Tiba-tiba di alam Melayu ada juga orang seperti Ibnu Malik, iaitu Wan Ahmad Al-Fatani. Tapi dunia kita tidak mendedahkan lelaki ini. Tidak mendedahkan, padahal dia punya kategori pemikiran yang tinggi. Dia menceritakan tentang i'rab ufuqi, i'rab tinggi, i'rab falsafi, i'rab yang di belakang tu. Dia bukan cerita mubtada, khabar, fa'il, jar, majrur, tak. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-puan yang sudi hadir pada hari ini untuk kita bersama-sama mendengar satu perkongsian ataupun bedah buku yang bertajuk Syarah Manzumah Wan Ahmad Al-Fatani. Bersama kita Profesor Dr. Salih Yaakob, iaitu Profesor Falsafah Nahwu Pemikiran Linguistik dan Peradaban Dunia. Prof ni siapa tak kenal, Prof masyhur di kalangan kita semua dan juga Malaysia sekarang. Minta maaf kerana lambat mula disebabkan sebelum ini Profesor ada temubual bersama Malaysia hari ini. Jadi Prof, apa khabar, sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, sekian saya kat sini. Profesor merupakan pensyarah saya ketika saya tahun 2 dulu. Dan terima kasih kepada penganjur IIUM, Library IIUM kerana menjemput saya sebagai moderator pada hari ini. Baik, hari ini kita akan bedah buku Syarah Manzumah Wan Ahmad Al-Fatani. Ketika mana saya diminta untuk menjadi moderator, saya cepat-cepatlah pinjam buku ni. Dan apa yang menarik bagi saya, dan lepas ni Profesor akan bedah kepada kita dan kongsikan kepada kita. Profesor, saya ada jumpa satu analogi penulis tentang apa nama? Buhar Ustaz saya. Yang ini kan, saya sangat menarik. Saya tertunggu-tunggu macam mana Prof akan terangkan kepada kita. Baik, untuk makluman semua, segala Q&A session, persoalan kami akan buka, Prof akan buka pada hujung session lah. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Profesor. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Saudari Amal Hadaya, kepada organizer program ini, iaitu Darul Hikmah Library of IIUM. Amat berterima kasih kepada mereka kerana sudi menjadikan program ini program tahunan mereka. Bukan buku saya sahaja, tetapi mereka telah melakukan satu tugas yang amat baik sekali dengan mengenengahkan, ya, buku-buku yang telah ditulis oleh pensyarah-pensyarah dari Universiti Islam Antarabangsa yang dikira sebagai buku silsilatul dirasiyah, yakni buku yang akan diajar di kelas-kelas berdasarkan coursework yang diambil oleh pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa, sama ada peringkat bachelor, peringkat master degree dan juga peringkat PhD. Dan buku Syarh Manzumat Wan Ahmad Al-Fatani li'awamil al-Jurjan mamzuja bi'arabi ayatil istidlal ini merupakan buku untuk kos dalam PhD dan master degree. Ya, dalam PhD dan master degree, bermaksud buku ini tinggi. Pemilihan buku ini tinggi, kontennya tinggi. Buku ini mempunyai lebih kurang 140 lebih, ya, muka surat di sini. Merupakan buku yang ditulis oleh supervisor saya dan saya
kami sama-sama disebabkan topik PhD saya adalah topik ini. Ini adalah falsafah Nahu. Buku ini ialah falsafah Nahu. Kenapa perlu kepada Nahu yang berfalsafah? Kita tertanya-tanya. Kerana tanpa falsafah, anda tidak boleh meneroka alam di belakang sentence itu. Falsafah itu perlu apabila ingin meneroka maksud yang tersirat di dalam sentence itu. Itu maksudnya. Maksudnya membicarakan tentang falsafah Nahu, dia bukan sahaja sufiks, tetapi maksud yang tersirat itu banyak sekali. Sebab itu kita dapati tafsir-tafsir Quran, ramai mufassir yang membuat tafsiran Quran dan menulis buku mereka sendiri. Maksudnya di sini, pentafsiran di dalam Al-Quran itu dalam berbagai angle ataupun dalam berbagai keadaan. Sebab tu kita ada tafsir bil ra'i, tafsir bil makna, tafsir bil lafzi. Bagaimana pihak ahli-ahli mufassir itu dapat mentafsirkan Al-Quran dengan berbagai-bagai kaedah? Mereka menggunakan kaedah falsafah Nahu. Dan di mana pula saraf? Takkan Nahu saja. Saraf itu adalah pembentukan perubahan perkataan yang terdapat di dalam sentence itu. Tetapi siapakah yang menerangkan perubahan terhadap sentence itu? Falsafah Nahu. Kalau disebut Nahu itu ada berbagai keadaan. Nahu ta'limi, Nahu falsafi. Nahu ta'limi itu Nahu yang kita ajar di sekolah rendah, menengah, peringkat BA, ya, peringkat diploma itu Nahu ta'limi. Bagaimana nak baca ni, barisnya apa? Itu peringkat awal. Peringkat yang kedua ialah peringkat bagaimana manipulitkan idea dalam konteks sentence itu. Dalam sentence itu dia banyak keadaan. Jadi sesiapa yang pakar, mahir dalam membaca suasana itu dapat mentafsirkan dalam berbagai keadaan. Maksudnya di sini pentafsiran itu tidak statik. Penterjemahan adalah tidak statik. Tidak statik. Dia berdasarkan kepada background orang yang menterjemah itu. Jika orang yang menterjemah itu mempunyai background yang bagus dalam bahasa Arab, background yang bagus dalam history, maka penterjemahannya padu. Sebab Quran itu dalam bahasa Arab Fushah. Sekiranya penterjemahan itu tidak pernah berada di dalam keadaan itu, maka penterjemahan yang kaku. Penterjemahan yang kaku. Itu kita kena akui, ya. Itu konsep penterjemahan. Tetapi untuk menghasilkan penterjemahan yang padu, yang bersistematik, berkena dengan suasana, dia mesti melalui proses pemahaman kaedah falsafah Nahu yang bagus. Dia bukan Nahu saja, dia mesti falsafah. Bila Anda menyebut falsafah, dia ada maksud tersirat di belakang. Syarh Manzumah Wan Ahmad Al-Fattani li Awamil Al-Jurjani mamzujah bi aradi ayat al-istidlal. Penulisnya adalah Abdul Hamid Ahmad Muhammad Mahmud Az-Zawi dengan saya, Saleh Yaakob. Okey, sebelum kita masuk kepada apakah konten dalam buku tu, eloklah kita berkenalan dengan mereka yang mempelopori konsep pemahaman kaedah Nahu Manzumah ini. Manzumah itu maksudnya nazam, syair Arab tapi cerita pasal kaedah Nahu. Syair Arab cerita pasal kaedah Nahu memang tinggi. Saya cuba rendahkan, ya. Siapakah Wan Ahmad Al-Fattani? Ya. Beliau merupakan Syekh Ahmad Al-Fattani, lahir 1856 hingga 1908. Maksudnya beliau hidup di akhir klasik, di awal moden. Bila 1900 zaman moden. Awal moden. Sekejap dia dah meninggal, atau lebih dikenali sebagai Syekh Wan Ahmad Fattani, merupakan salah seorang tokoh ulama di Nusantara yang terkemuka. Dilahirkan di Kampung Jambu, negeri Jerim, Patani pada 10 April 1856 dengan nama Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Muhammad Mustafa bin Wan Muhammad Zainal Abidin. Ini untuk guru tani ni. Ya. Okey. Beliau disifatkan sebagai pemikir terbesar dunia Melayu dalam semua aspek, merangkumi dunia dan akhirat. Beliau juga seorang doktor perubatan, ya.
Kajian dan penyelidikan mendapati beliau menguasai 47 bidang ilmu, termasuk politik, ekonomi, seni, budaya dan pentadbiran. Pada peringkat awal, beliau dibimbing oleh bapanya sendiri, Wan Muhammad Zain Al-Fatani, dan kemudian berguru dengan bapa saudara Syekh Wan Abdul Qadir Wan Mustafa. Pada usia 4 tahun, beliau berhijrah ke Mekah karena mengikuti ibu bapanya ke sana untuk mencari ilmu agama. Justru, beliau dibesarkan dalam budaya ilmu. Ya. Di Mekah, beliau berkesempatan bergaul dengan ramai alim ulama. Kecerdasan otaknya terselah pada usia yang muda, iaitu umur 12 tahun. Dari Mekah, beliau ke Baitul Maqdis untuk menyambung pelajaran dalam bidang kedoktoran dan seterusnya ke Mesir. Kita jarang didedahkan orang ulama Nusantara yang begini. Ya. Ketika di Baitul Maqdis dan Mesir, dia mula mengarang kitab. Pada usia yang masih muda, belum mencecah 30 tahun, ilmu pengetahuannya telah begitu tinggi hingga tiada guru yang sanggup mengambilnya sebagai anak murid. Kepakarannya dalam bahasa Arab menarik minat Raja Mekah pada ketika itu. Lalu beliau dilantik sebagai ahli bahasa kerajaan kota Mekah. Beliau mendirikan rumah tangga dengan anak saudara Syekh Nikmat kecil, iaitu Siti Sa'adah Wan Abdullah, dan dikurniakan 3 cahaya mata, Wan Ismail Qadhi, Wan Fatimah dan Wan Zainab. Wan Syekh Ahmad Al-Fatani meninggal dunia pada malam Rabu 11 Zulhijjah 1325 bersamaan 14 Januari 1908. Tahun tersebut genap 100 tahun beliau meninggal dunia mengikut takwim Islam. Abu Bakar Abdul Qadir bin Abdul Rahman dan siapa pula Al-Jurjani yang Wan Ahmad Al-Fatani mengkaji tu. Sekarang kita tengok siapa yang dia kaji. Orang bijak tadi, tengok siapa orang bijak yang dia kaji. Ya. Abu Bakar Abdul Qahir bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jurjani 400 hingga 471 Hijrah bersamaan dengan 1009 hingga 1078 Masihi. Maksudnya orang ni hidup lebih kurang 800 tahun sebelum dia tadi, sebelum Wan Ahmad Al-Fatani. Ahli Nahu dan ahli teologi. Dia dilahirkan di Jurjan dalam keluarga yang miskin. Dia dibesarkan dengan semangat untuk ilmu dan cintakan budaya. Maka dia mula melahap buku ataupun rajin untuk mengkaji buku-buku, ya. Terutamanya buku tentang bahasa dan sastra. Abdul Qahir mempelajari karya syekh dan ulama yang dihasilkan oleh dalam bahasa Arab. Ketika kita melihat beliau dalam kitabnya memetik daripada Sibawayh, Al-Jahiz, Abu Ali Al-Farsi, Ibn Qutaybah, Qadamah bin Ja'far, Al-Amdi Al-Qadi Al-Jurjan, Abu Hilal Al-Askari, Abi Ahmad Al-Askari, Abdul Rahman bin Isa Al-Hamdani, Al-Marban dan Az-Zajjaj. Mereka ini adalah ulama nahu, ulama bahasa kebanyakannya, dan ulama yang berfikiran agak contemporary sebenarnya. Abdul Qahir adalah mazhab Syafi'i, seorang penceramah dalam gaya Al-Asy'ari, Al-Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau dianggap sebagai pengasas ilmu retorik. Ilmu retorik, ilmu balaghah, atau salah seorang pengasas ilmu ini. Diiktiraf juga salah seorang pengasas ilmu Asrarul Balaghah, kitabnya, ya. 2 buku beliau bukti keajaiban dan rahsia retorik dipertimbangkan, iaitu dia telah menghasilkan 2 buku, banyak antara buku-bukunya yang signifikan, yang memberi kesan, yang hebat tentang keajaiban Al-Quran dan keunggulannya. Dalailul Ijaz, saya ada buku tu. Saya belajar dengan Prof Abdul Hamid ni, buku supervisor saya ajar sebiji kepada saya. Susahnya, susah sangat buku tu. Dia memerlukan kepada kefahaman logik. Jadi Dalailul Ijaz dan Science of Rhetoric, Asrarul Balaghah. Asrarul Balaghah pun saya belajar dengan musyrik saya ini. Selain itu telah menghasilkan I'jazul Quran. I'jaz maksudnya merupakan mukjizat Al-Quran yang memperincikan kaedah semantik dan ma'ani yang berkaitan antara satu sama lain, yang mengandungi teks puisi dan prosa. Abdul Qahir Jurjani meninggal dunia pada tahun 471
Hijriah. Pendekatan linguistiknya adalah hasil yang terbaik dari teorinya, dan ia meletakkan bahawa adalah perlu untuk membezakan antara kesilapan dan ketepatan. Apa yang betul dan apa yang salah. Betul itu pula dia bukan level biasa, mesti tepat. Itu. Dan perbezaan antara yang baik dan yang buruk sebagai tambahan kepada budaya melimpah ketepatan, objektiviti, rasa murni dan menjauhi pertimbangan yang cetek. Maksudnya arti kata lain, orang ni perfectionist. Sesuatu yang betul perlu tepat. Bukan betul dalam kategori yang surface. Betul tapi tepat. Kalau salah memang salah. Al-halal macam seolah-olah dalam surah Al-Quran, ada dalam ayat Al-Quran, al-halal bayyin. Halal itu jelas. Wal haram bayyin. Haram itu jelas. Dia tidak ada. Okey halal, sampul sikit, ada haram sikit je lah. Tak ada. So orang yang berfikiran ulama ini, dia jelas dalam kehidupan mereka. Ya, mereka jelas dalam kehidupan mereka. Apabila membicarakan halal, jelas halal. Haram, jelas haram. Jadi jauhkan yang haram. Konsep ini diamalkan oleh Abu Bakar Abdul Qahir Al-Jurjani. Jika benar, dia mesti tepat. Dan kalau salah, dia tidak masuklah dalam grup yang benar itu. Sekarang kita masuk kepada buku ini, Syarh Manzumat Wan Ahmad Al-Fatani li Awamil Al-Jurjani Manzujan bi I'rabi Ayat Al-Istidlal. Sebelum itu kita tengok dulu kandungan dia. Kandungan buku ini Ihda' wa Syutr, okey, terjemah, dan kita tengok faslul awal, madkhal al-muqaddimah Manzumah Al-Syekh Wan Ahmad. Apakah Wan Ahmad ini? Apa yang Wan Ahmad tulis tentang madkhal dia terhadap manzumah. Manzumah terhadap syair. Syair tapi cerita pasal kaedah nahwu. Dan kaedah nahwu yang diambil kaedah nahwu daripada Jurjani. Kemudian kita tengok dia ada 3 bab. Tiga bab. Fasl awal, Muqaddimah Manzumat, Syarhul Muqaddimah, I'rab Muqaddimah Syekh, I'raban Ufuqiyyan Nahwiyyan. I'rab nahwu ini ada 2. I'rab ufuqi dan i'rab umudi. I'rab ufuqi ini anda menggunakan kaedah amil, ma'mul, asar, muassir, muassar, itu peringkat tinggi. Peringkat PhD lah tu, pemikiran nahwu. Kritik terhadap nahwu, sentence itu. Tetapi kalau umudi itu, i'rab umudi itu i'rab biasa. Tahun 1, diploma, sekolah menengah, Muhammad zahaba ilal madrasah, Muhammad mubtada zahaba, khabar ila harfi jar, madrasah majrur. Itu i'rab umudi, biasa. Ufuqi yang ni. Jadi peringkat master PhD ni, dah lepas PhD, dia biasa i'rab ufuqi. Bila i'rab ufuqi, dah faham i'rab ufuqi itu, nak faham untuk i'rab umudi itu yang biasa, yang ta'lim tu, i'rab ta'lim itu mudah sangat. Tengok sebelah mata je, dah tahu dah apa i'rab dia. Ya, itu. Jadi kita kena tahu yang tinggi, yang rendah tu kita boleh baca dah. Sekilas ID. Ya, maksudnya kita dah sudah tahu ikan ni betina atau jantan. Ya? Okey. Al-Fasl Tsani Anwa'ul Awamil Lafziyah As-Sama'iyah. Apa maksud sama'i? As-sama'i ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah dia sama' ini ada 4 kategori. Saya tulis bab sama'i ini dalam buku saya terbit di Mesir. Terbit di Mesir, Tafkir Nahwul Arabi. Tafkir Nahwul Arabi, dirasah naqliyah. Terbit di Darussalam. Jadi sama'i ini ada 4, iaitu ini yang paling teratas sekali, sources, masdar. Pertama Quran. Kedua hadis Nabawi As-Sahih. Yang ketiga Nasar Arabi. Yang keempat syair Arabi. Semua ini dikenali sebagai an-naqlu.
Maksudnya apa? Tak ada siapa-siapa boleh ubah maklumat yang ada dalam dokumentasi ini. Jangan pandai-pandai nak menambah hamzah, nak menambah ra, nak menambah zai, tak. Ini adalah daripada dulu lagi dijaga. Quran itu tidak gugur walaupun satu huruf. Tak gugur satu huruf. Begitu juga hadis sahih, tidak ada gugur. Hingga boleh dikenal sebagai hadis qudsi. Maksudnya tepat maklumat itu. Dan begitu juga dengan kaedah nasar Arabi. Nasar Arabi ni orang Arab dekat Qabail tu. Yang kabilah di Hijaz tu bercakap, jadi dia punya rawi dia tu tak berani nak ubah. Kerana begitulah kaedahnya. Walaupun ia bertentangan dengan kaedah nahwu tadi. Mereka tak ubah. Dan begitu juga dengan syair Arabi. Tak ada siapa boleh ubah syair-syair jahili tu. Kalau ubah, orang akan tahu. Orang-orang yang pengkaji tu akan tahu syair ini dah rosak, dah diubah, tak boleh dipakai. Nampak tak? Okey. Jadi kat sini dia menceritakan tentang huruful jar 17. Huruful jar itu yang kita duk belajar ila, min, ala, fi, semua itu ada 17. Dan selepas huruf jar, dia tak boleh fa'il. Dia tak boleh perbuatan. Dia mesti isim. Tak kira lah isim dalam bentuk noun yang telah berubah ke, dipanggil masdar ke, adjektif ke, adverb ke, dia mesti sesudah jar itu dia tak boleh fa'il. Kalau fa'il, kalau kita tengok lepas jar dia tulis fa'il, kita dah tahu dia ni tak tahu bahasa Arab. Tak boleh. Okey. Huruf nasab 6. Huruf nasab tu an, inna, lakinna, lan itu ada 6. Ya. Harfani ya'rifani yarfa'ani al-isma wa yansibani al-khabar la wa ma. Huruf yang dua-dua merafakkan. Ya, merafakkan isim dan menasabkan khabar, iaitu la. Benda-benda yang begini diceritakan. Dan dia adalah merupakan kaedah sama'i. Tak boleh ubah. Daripada dulu lagi macam tu. Masdar asal dia apa? Quran. Quran. Kemudian dia bagi lagi ya. Yang seterusnya saya tak baca semua. Kita pergi ke faslus salis. An-na'ul awamil lafziyah al-qiyasiyah as-sab'ah. Apa beza dengan sama'iyah tadi? Qiyasiyah ini yang dicipta oleh ahli-ahli nahwu. Tanpa qiyasi, bahasa Arab tak berkembang. Sebab kalau duduk pakai yang 4 tadi, Quran, hadis, syair, nasar itu, dia tidak berkembang lah. Tapi itu sebagai dokumentasi yang tidak boleh dikacau langsung. Yang mana boleh dikacau? Qiyasi. Qiyasi ini, ahli-ahli nahwu, ahli-ahli bahasa, ambil daripada kaedah nahwu, kaedah dalam qiyasi, kemudian letak dalam kategori qiyasi dan mengembangkan supaya bahasa Arab itu berkembang. Sebagai contohnya, kita tak masa zaman dia orang tengah cipta ni, tak wujud lagi komputer. Tak wujud lagi internet ataupun qamarus sina'i semua itu tak wujud lagi. Ya. Jadi bagaimana mereka ingin meluaskan perkataan itu? Mereka menggunakan kaedah qiyasi. Qiyasi membanyakkan lagi. Ya, kamera tak ada lagi pada waktu tu. Tapi bagaimana mereka menggunakan kaedah qiyasi. Kemudian al-faslu ar-rabi' naw'an al-'amilan al-ma'nawiyyin matlu manzumah wa syarh khatimah manzumah. Di sini ialah naw'an, ada 2 amilaini al-ma'nawiyyin. Amil ini iaitu seperti saya sebut tadi ialah konsep. Kalau saya bagi contoh mudah ya. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Telah pergi Muhammad ke sekolah. Ni nahwu ta'limi ni. Nahwu ta'limi mengatakan telah pergi. Zahaba fa'al madhi mansub ala al-fathah. Muhammadun fa'il marfu'. Okey? Ila harf jar. Madrasah
majrur. Sekarang ini kalau al-amilain ma'nawiyin dia ada tafsiran lain ke atas zahaba Muhammadun ilal madrasah. Dia ada lain. Yang kita tahu tu nahu ta'limi. Sekarang kita nak nahu lain, nahu ufuqi, nahu yang tinggi. Okey. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Atau kalau kita guna fi'il mudhari' yazhabu. Yazhabu Muhammadun ilal madrasah. Kalau kita tukarkan Muhammadun yazhabu ilal madrasah, dah berubah. Muhammad mubtada, yazhabu khabar fi'il mudhari'. Okey. Sekarang ini kalau kaedah al-amilain ma'nawiyin, Muhammad itu siapakah yang telah menjadikan Muhammad itu baca baris depan? Lima atau bima rufi'a Muhammadun yazhabu ilal madrasah. Siapakah yang telah merafakkan Muhammad? Muhammadun yazhabu ilal madrasah. Bima rufi'a Muhammadun. Itu yang dipanggil amil ibtida'. Kerana Muhammadun itu mubtada'. Siapa yang merafakkan mubtada' tu? Dia mesti ada sebelum tu. Tu yang tak dipersetujui oleh ahli Kufi, tak setuju. Orang yang berfikiran mesti kalau 2 campur 2, 4, dia tak setuju. Kan fikiran manusia ni dia berbagai-bagai. Kalau fikiran falsafi, dia boleh terima 2 campur 2, dia akan jadi 5. Tetapi kebanyakan daripada orang 2 campur 2 mesti 4. Dia tak boleh berkata 4.0001, tak boleh. Dia mesti 4. Itu fikiran statik. Dan biasanya dalam kaedah nahwu ada pada Kufiyin, ahli Kufah, yang Ali bin Abi Talib telah pindahkan daripada kerajaan, daripada Madinah itu. Dan Madinah itu first Islamic country kan, Islamic itu daulah daripada Madinah dipindah ke Kufah sesudah Maqtal Osman. Kufah inilah pemikiran orang Kufah, statik. Maksudnya dia tak boleh kata 2 campur 2 tu 4.0, tak boleh. Dia kena 4. Begitu dalam kaedah nahwu. Saya bagi contoh kecil tadi ya. Iaitu kalau dia kata Muhammadun itu mubtada'. Siapa yang rafakkan mubtada' tu? Kalau indal basriyin, di sisi ahli Basrah, dia akan kata al-ibtida'. Maka ahli Kufi akan tanya, siapakah? Apakah itu ibtida'? Dia telah berdebat dah dalam kaedah ni. Siapakah ibtida'? Maka ahli Basrah menjawab, ibtida' itu sesuatu yang dimulakan sebelum mubtada'. Ahli Kufah tanya, bagikan contoh ibtida' itu. Contoh ibtida' itu, jawabnya Basrah, contoh ibtida' itu tidak boleh digambarkan. Lah. Contoh ibtida' itu tidak boleh digambarkan. Jadi Kufi jawab, habis macam mana kau kata dia bekerja? Dia bekerja kerana mubtada' itu telah dirafakkan. Nampak tak? Perkara-perkara yang begini, sebenarnya unsur-unsur begini dia melibatkan kepada unsur kejadian alam. Wujudnya alam ini mesti ada pencipta. Tapi kenapa tak nampak penciptanya? Sebab kamu tidak dianugerahkan untuk melihat pencipta itu. Macam soalan ahli Basrah kepada ahli Kufah. Anda nampak? Benda ni nampak kecil tapi meliputi semua. Maksudnya di sini, pemikiran ahli Basrah itu lebih tinggi, lebih falsafi. Bila berhujjah, rasa-rasanya yang mana boleh menyelesaikan masalah? Basrah. Bila berhujjah, yang biasanya boleh menyelesaikan masalah ialah Basrah. Kerana pemikirannya pemikiran falsafi yang boleh menyelesaikan masalah-masalah yang orang tak nampak tu.
Dan dia menyebabkan benda yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni. Kaedah falsafi perlu digunakan. Sebab tak semua orang nampak 2 campur 2 tu mesti 4. Kalau siapa nampak 2 campur 2 mesti 4, dia setakat tu je lah. Very technical. Apa yang menarik tentang buku ini? Bukan saya nak promote buku saya dengan buku muslim saya ni, tapi sebab saya rasa orang lain tak tulis cerita pasal benda ni. Pengarang cuba mendedahkan bahawa terdapat hubungan ilmiah yang kebal di antara 2 tokoh ini, iaitu Wan Ahmad Al-Fatani dan Abdul Qahir Al-Jurjani. Maksudnya di sini, orang alam Melayu ni hebat lah. Sudah ada syair yang ditulis oleh bangsa Melayu dalam bahasa Arab dan mengaitkannya dengan kaedah awamil lafzi, awamil manzumah oleh Abdul Qahir Al-Jurjani ni. Kalau kita maklum ya, di dunia Arab masyhur dengan Syarah Ibn Aqil, yang mana dia mentafsirkan Syarah Ibn Malik. Ibn Malik itu dia kan melahirkan Alfiyah. Kenapa dinamakan Alfiyah? Alfiyah itu 1000. Maksudnya alfun, 1000 bait. Ibn Malik ini saya cerita lain sikit, mana kias kepada keadaan ini. Ibn Malik itu orang Andalus. Dia sebenarnya orang Mesir tapi dia pindah ke Andalus ya. Jadi dia tulis syair, dia karang syair 1000 bait. Jadi nama syair dia tu Alfiyah. Syair dia tu pasal apa? Penting sangat ke syair ni? Penting saudara dan saudari. Kerana dia ada maksud tersirat. Dia mencipta syair menceritakan kaedah nahwu juga. Tiba-tiba di alam Melayu ada juga orang seperti Ibn Malik ni, iaitu Wan Ahmad Al-Fatani. Tapi dunia kita tidak mendedahkan lelaki ini. Tidak mendedahkan. Padahal dia punya kategori pemikiran dia tinggi. Dia menceritakan tentang i'rab ufuqi, i'rab tinggi, i'rab falsafi, i'rab yang di belakang tu. Dia bukan cerita mubtada, khabar, fa'il, jar, majrur, dah. Ya? Tengok ni. Abdul Qahir Al-Jurjani telah memberi analogi tentang perkaitan hubungan al-amil, al-ma'mul dan al-i'rab dengan memberi perumpamaan tentang sebuah periuk yang sedang mendidih. Tingginya pemikiran, cerdiknya. Macam mana kita nak jadi secerdik ni ya? Okey. Inilah kitab-kitab dia. Inilah yang ada dalam kitab tu. Dan kaedah ini sebenarnya telah digunakan di dalam kitab Al-Insaf fi Masail Al-Khilaf oleh Al-Ambari. Al-Ambari kurun yang keempat, kelima hijrah, ahli Baghdadi. Pemikir bahasa daripada Baghdad. Ya. Jadi di sini Abdul Qahir Al-Jurjani juga cuba mendedahkan. Cuba mendedahkan apa yang dimaksudkan dengan kaedah nahwu tu. Kaedah nahwu. Kalau siapa belajar Arab dia tahulah bila sebut al-i'rab. Oh cuba i'rab. I'rab lah anak murid kita ni. Mubtada, khabar, fa'il, jar, majrur, nasab, mansub semua ni kan. Tetapi i'rab, perbuatan i'rab itu dia boleh dianalogi dalam satu analogi saja. Iaitu tempat memasak. Ibu-ibu sukalah ni kan. Tempat memasak. Jadi dia kata, ini api kan? Api, nar, dia kata. Ini kasah ataupun periuk belanga. Lepas tu dalam periuk ni ada makanan. Ada makanan. Ya? Jadi apa yang menyebabkan makanan itu mendidih? Api. Tanpa api, mendidih tak? Tapi sebelum sampai ke makanan tu, api dengan makanan tu dia ada satu benda lain perantaraan dia, iaitu periuk. Anda tidak boleh mendidihkan makanan ini dalam api direct kan? Hanguslah. Begitu juga nahwu. Tinggi analogi dia. Jadi kalau dia kata gini, kalau okey. Bila saya sebut contoh tadi, Muhammadun yazhabu ilal madrasah. Saya bagi contoh senang je, semua orang UIA tahu benda tu.
Ya. Orang bulu IYA pun tahu, ya. Siapa tak baca nahwu Arab pun tahu, tak baca bahasa Arab. Muhammad yazhabu ilal madrasah. Okey, saya guna jumlah ismiyah dulu. Senang, ya. Jadi sekarang ini Kufah tadi kayak duduk dekat padang pasir tu, Kufah ni negeri dia padang pasir. Basrah ni negeri dia di tepi laut. Jadi kita boleh bayangkan orang duduk padang pasir dengan orang duduk tepi laut. Yang mana lebih banyak menerima pemikiran yang terbuka? Tepi laut lah, sebab ramai orang datang ke tempat dia. Okey. Jadi bila dia kata Muhammadun yazhabu ilal madrasah, siapakah yang merafakkan Muhammad? Soalan tadi juga. Saya tak nak pergi jauh-jauh. Siapakah yang merafakkan Muhammad? Jadi dia kata, Basrah kata al-ibtida'. Ibtida' tu apa? Kufi kata, ibtida' yang mari sebelum mubtada'. Ibtida' yang mari, yang datang sebelum mubtada'. Cuba kau gambarkan ibtida' itu. Kufah kata, ianya tidak boleh digambarkan. Basri jawab, habis macam mana kau kata dia wujud? Dia wujud sebab terdapatnya marfu' itu. Jadi macam mana kau nak buktikan lagi bahawa ibtida' itu wujud? Sekiranya anda memasukkan inna, jadi perkataannya marfu' itu dah tak jadi marfu'. Dia akan jadi inna Muhammadan. Maksudnya ada benda lain kalau tak masuk inna yang telah merafakkan Muhammadun itu. Jadi kalau pas kepada sini, siapakah amil? Siapakah amil? Orang amil maksudnya yang merafakkan, yang melakukan perbuatan rafak di sisi ahli Basrah. Siapa? Al-ibtida'. Walaupun tak nampak tapi dia bekerja. Qiyas kepada kejadian alam. Siapakah mendatangkan banjir besar? Siapakah datangkan gunung berapi meletup-letak tu? Yang terbaru ni gempa bumi semua. Ada orang melakukannya tu. Tapi tak nampak. Memang tak nampak. Buktinya wujud. Tinggi tau analogi yang digunakan oleh Basrah. Tapi Kufiyah tak boleh terima. Sebab dia duduk pada pasir, dia tak bergaul dengan orang. Dia kata tak boleh. Habis apa yang rafak? Dia kata khabar. Ya sahabu tu yang menjadikan Muhammad itu dibaca baris depan. Dia kata ya sahabu. Habis siapa yang baca? Ya sahabu tu siapa pula? Yang merafakkan dia tu Muhammad. Dia kata, sebab tu dia kata keduanya merafakkan di antara sama lain. Itu di sisi ahli Kufah. Static thinking. Tapi kehebatan Kufah, dia boleh hafal, dia banyak Quran, hafal Quran semua itulah. Mana ahli al-qari itu kebanyakan daripada Kufah. Kisai, Hamzah Zayyad, itu daripada Kufah. Dia hafal. Bab-bab hafalnya yang 100% 2 campur 2 tu memang dia solid. Tapi kalau bab-bab nak jauh sikit, falsafi, iktizal sikit, pemikiran luas sikit, dia jaga. Nampak tak? Okey. Jadi, back kepada sini, siapa tadi? Al-amil di sini adalah ibtida'. Ada orang tengah buat tu. Muhammad itu dibaca baris depan. Kemudian dia kata, siapa yang kena buat tu? Muhammad lah kena buat. Kan? Sebab dia dibaca dun, Muhammadun. Ma'mul. Kemudian proses pembuatan itu apa nama dia? I'rab. Jadi maka terhasillah makanan yang sudah dimasak. Nampak tak? Dia kena masak dulu. Dia kena tahu dulu nak masak macam mana. Dia kena ada api. Dan api tu dia kena letak periuk. Periuk pun tengok jenisnya. Kalau periuk plastik tak boleh. Ya? Periuk tu mesti berkualiti supaya makanan tak roboh. Jadi sekarang apa benda? Jadi nak masak barulah menghasilkan, itulah i'rab. Jadi yang i'rab Muhammad di sisi ahli Basrah ibtida'. Tak nampak pun Basrah kata wujud.
Sebab ada dibaca dun tu. Dalilnya apa? Kalau entah letak inna, dia tak baca dun, dia baca inna Muhammadan. Apa tak? Okey. Dia nak cerita apa? Mukaddimah syarih ni. Syarih ni adalah siapa? Wan Ahmad Al-Fatani tadi. Yang ni orang Melayu. Orang Melayu pertama yang menjadi juru bahasa kepada Raja Mekah adalah orang Melayu dari Patani. Ya? Kita ni jadi macam ni jauh dengan Patani sebab dia bukan dalam Malaysia. Kalau dia masuk dalam Malaysia, kita jadi makin kuat. Ya? Jadi kita nampak di sini apa yang disebut ialah wa nahnu huna, kami ni di sini, wa inna kunna asyarna bi harakatil i'ra' al-wajibah. Wajibah, satu kewajipan kepada kita untuk fahamkan kaedah harakat tu, perbuatan, pergerakan dalam sentence tu. Dia tak semestinya orang Arab nak belajar nahwu Arab, faham surah ni, dia tak semestinya bangsa. Dia juhud, kerajinan, minat. Kalau bahasa Arab pun ramai juga yang tak pandai, yang tak tahu nahwu ramai. Ada yang kata azhabah. Maksudnya dia punya kaedah nahwu tu bercelaru ramai. Maksudnya kaedah nahwu ini, kaedah bahasa Arab yang betul ini diperolehi bagi orang siapa yang rajin. Dia bukan bangsa. Sebab tu Rasulullah SAW ada menyebut bahawasanya bahasa Arab tu, lisanul Arab tu, apabila orang tu bercakap Arab dan belajar bahasa Arab, dia bukan kerana bangsa. Bukan kerana bangsa. Al-Arab itu ialah siapa yang belajar dan bercakap Arab. Maksudnya dia meliputi semua bangsa. Ya. Jadi dia kata di sini, saya baca sikit je. Allati hiya qarinatul lafziyyah tatadaffar ma'a ghairiha li ada'i ma'anil kalam. Sebenarnya kaedah-kaedah i'rab yang ada yang kita sebut tu tatadaffar ma'a ghairiha. Dia mesti ada kaitan dengan sebelumnya, antara satu sama lain. Setiap mubtada, kenapa dikenali sebagai mubtada? Kenapa dinama tu mubtada? Sebab ada khabar. Adakah khabar wujud, mubtada tak wujud? Tak boleh. Lagu mesti ada irama, irama bersama lagu. Jadi begitu juga. Begitu juga mubtada ni mesti ada khabar. Khabar mesti ada mubtada. Kalau tak ada tu, tak jadi sentence. Kalau kita nak kata Muhammad, saya guna simple, contohnya sama je. Muhammad. Muhammad apa? Muhammad. Pergi Muhammad apa? Kita tak tahu apa benda. Tapi bila letak khabar, Muhammad yazhabu. Jumlah mufidah dah. Muhammad yazhabu. Khabarnya yazhabu. Muhammad sedang pergi. Lepas tu kita kata yazhabu saja. Ni special sikit. Yazhabu. Jumlah mufidah ataupun jumlah ghair mufidah? Mufidah, sebab dalam yazhabu tu sudah ada pembuat. Siapa pembuat dia? Huwa. Kalau antum kata yazhabu, ni ya. Kalau kata yazhabu, pembuatnya huwa, kerana dia guna ya. Jadi dia jumlah mufidah. Itu special bahasa Arab. Kalau kata zahaba pun ada maksudnya, fa'il. Tetapi kalau guna kaedah jumlah ismiyah tadi, mubtada, tak ada fa'il, tak ada khabar, dia tak berguna. Dia menjadi satu isim saja. Dia tidak jadi sentence. Maksudnya itulah dikatakan tatadafar ma'a ghairiha. Dia mesti bersangkut dengan kawan-kawannya. Maksudnya ta'akhi. Ya? Ta'akhi maksudnya apa? Maksud ta'akhi, dia mesti, kalau ada fa'il mesti ada fa'il. Kalau ada mubtada mesti ada khabar. Kalau ada mudhaf mesti ada mudhafu ilaih. Kalau ada sifat mesti ada mausuf. Dia tak boleh ada mausuf saja. Tak boleh. Jumlah tu tak betul. Itu yang dimaksudkan dengan tatadafar ma'a ghairiha li ada'i ma'anil kalam. Bertujuan untuk melahirkan maksud sentence itu. Kalau tidak, kalau kata Muhammad saja, tak ada maksud, tak
sampai maksud. Sebab tak ada khabar. Nampak? Okey. Saya pergi cepatlah secara ringkaslah ya. Al-Faslul Awal Al-Madkha ila Manzumah Syekh Wan Ahmad. Inilah syair yang ditulis oleh Syekh Wan Ahmad. Macam Arab. Saya baca macam Alfiyah. Tapi di alam Melayu kita tak dedahkan orang ni. Ni bila kita dah tahu, kita kena dedahkan lah. Ni bangsa Melayu ni, bangsa kita ni. Hebatnya orang Melayu ni rupanya. Tapi tak ramai yang tahu. Karena mungkin sistem pendidikan kita. Ya. Jadi bila kita dah tahu, kita kena naikkan ulama ni. Ulama Nusantara, ulama alam Melayu ni. Ya. Saya baca sikit je. Saya tak nak baca banyak. Saya baca sikit. Dia kata, qala Syekh fi nazmiha. Syekh telah berkata di dalam syairnya. Ni tentang nahu ni. Ahmadullahumma hamda man naha. Nahwaka yarjul afwa amma jittaraha. Thumma usalli wa asallam ala bashir man lissalihati amna. Ahmad man bihusni khulqihi bahij. Wal ali was sahbi wa man bihim lajij. Ya. Kemudian dia ada tulis pasal Al-Jurjani sini. Okey. Awamilan liwahid az-zaman al-Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Liawhad az-zaman al-Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Bila ziyadatin wala naqsin. Na'am. Qad zidtu litawdihi syai'an ghaira jam. Dia kata, syair aku ini menceritakan tentang kaedah yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qahir Jurjani. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Maknanya dia ikut sahaja. Ya, dia ikut sahaja apa yang ditulis tu. Tapi dia mencipta syair dia sendiri. Tak ada lagi orang cipta syair yang cerita pasal kaedah konsep awamil mi'ah ni yang ditulis oleh Jurjani dalam bentuk syair. Inilah orangnya, Wan Ahmad Al-Fatani. Ya. Ini syair dia tambah lagi. Ini maknanya ini ada 14 bait. 14 bait dia syair dia. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu ya. Lepas ni kita kena bongkar siapa dia. Jadi nada Syekh Rabbahu Subhanahu Ta'ala. Orang ni alim lah ni. Setiap kali penulisan berdoa dulu. Orang alim ni, wali. Jadi bila wahwa man la ilaha illa huwa li'annahu la yuqali ahad illa huwa li ghairillah. Sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi dia kata Allai lima qala nazmuha asyaru Az-Zi'b Ahmad Al-Fatani hamahullahu fi husnil khisal. Dia pun bagi ta'rif. Apa dia bagi i'rab bagi setiap ni. Wal khisal adat. Apa maksud khisal? Adat. Qaqalu hamahullah. Dia i'rab satu-satu ni. Fi'lun madhi zaman istiqbal. Hamahullah. Hama ni hamahullah fi'il madhi. Fi'il madhi hamahu. Kalau kita tengok hamahullah, himayah. Himayah menjaga. Jadi hama itu fi'il madhi, perbuatan. Okey, sikit je saya ambil sebab tak semua orang ni kan. Kita ambil sikit je sini. Hama dia hamim alif maksurah itu. Tapi bila dia nak tambah ha kat belakang tu, nak tambah ha kan? Dia mesti tambah alif berdiri. Sebelum ni alif dah hamim ya yang tak ada titik tu. Dia panggil hama, penjagaan, menjaga maksudnya. Jadi bila dia nak tambah dhamir ni, dia mesti kembalikan ha yang tak ada titik tu kepada alif yang sebenar. Alif yang bercacang tu, yang berdiri tu. Jadi inilah ejaan dia. Ni lekat ni. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Hamahullah. Okey. Hama, fi'il madhi. Ha ni apa? Maf'ulun bih muqaddam. Kembali kepada siapa? Kepada Ahmad Fatani.
Hamahullah. Dia kata apa? Asyar Zaibu Ahmadul Fattani hamahullah. Hamahullah Ahmad Fattani ni. Laki kan dia kan? Jadi di sini guna ha. Kalau perempuan ha. Hamaha Allah. Tapi sini laki hamahullah. Hu atau hi or ha?